Personal Branding Farah Nakwi Part 4. Apakah jenis konten ataupun pelaksanaan kepada personal branding? Contohnya, saya bagi contoh yang biasa saya sebut adalah Khairul Amin. Khairul Amin nak dikenali sebagai seorang yang pandai masak. So, dia pilih di tempat untuk dia bermula adalah Instagram, di mana dia membina followers rangkaian yang akan menjadi supporter dia. Tapi untuk melaksanakan personal branding, untuk memberitahu orang yang dia ni pandai masak, apakah jenis konten yang Khairul Amin gunakan? Di sini Khairul Amin memilih pelaksanaan kepada personal brand dia menggunakan video. Konten ni kalau kita kira asasnya ada 4, iaitu teks, audio, gambar dan video. So keempat-empat ini boleh kalau kita teks adalah macam dalam bentuk artikel, storytelling, itu adalah dalam bentuk teks. Kalau audio biasanya kita dengar kalau zaman sekarang ni podcast, okey. Seterusnya kita ada video. Video ni adalah yang paling disukai. Kalau mana-mana platform media sosial, video biasanya akan mendapat reach yang tinggi. Dan yang keempat iaitu gambar. Ini kebanyakannya adalah dalam bentuk infografik yang banyak di-share oleh pembuat-pembuat konten. Jadi untuk memulakan personal branding Farah Nakwi ni, apakah konten-konten yang saya pilih dan apakah juga konten yang sesuai digunakan oleh personal brand ataupun bisnes anda? Top 1 konten untuk pelaksanaan personal branding anda adalah live video. Ni adalah apa yang saya buat sekarang, iaitu saya buat live video. Yang kedua, konten yang ni ramai terlepas pandang, iaitu stories. Kenapa stories? Stories adalah yang kita lihat, bukan yang dia akan berada di newsfeed, tapi stories ni adalah yang akan setiap kali kita buka FB ataupun Twitter, IG, ia akan dipaparkan di bahagian atas. So kepada followers kita, friends kita, dia tidak akan terlepas stories tu. Okay? Di konten yang jatuh tempat ketiga ialah kita panggil UGC. Kalau international, globally they were known as user generated content. UGC ni adalah konten yang dihasilkan oleh pengguna kita. Contohnya mereka membeli produk kita, mereka memakai pakaian kita, ataupun mereka menggunakan perkhidmatan kita. So mana-mana aja konten ataupun gambar ataupun video yang dihasilkan oleh pengguna servis ataupun produk kita. Kaedah keempat ni adalah kaedah storytelling, iaitu penceritaan, iaitu kita menulis dalam bentuk teks. Dan bukan saja kita boleh menulis dalam bentuk teks, kita boleh sertakan bersama dengan gambar. Dan kebiasaannya storytelling ini adalah sesuatu cara konten penceritaan yang boleh menyentuh emosi, sama ada emosi sedih, gembira. Konten yang kelima adalah podcast. Kalau kat luar sana, globally, internationally, podcast orang kata sedang naik ataupun is one of the favorite content yang that people consume, orang gunakan. Tapi macam biasa, Malaysia dia akan terkebelakang beberapa tahun. Tempat yang keenam ini adalah chatbot ataupun macam chatbot, WhatsApp ataupun di media sosial. Maknanya messenger, social messenger, something like that. Okay. Last kali iaitu konten yang ketujuh, top 7. Konten yang interaktif. Apa maksud konten interaktif? Konten yang interaktif ni adalah quiz, poll ataupun infografik yang di mana kita harus pembaca ataupun audien harus berinteraksi, macam memilih, menekan, membenarkan pengguna untuk berinteraksi.